Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu. Mudah-mudahan waktu dan juga masa yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun suatu tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan ataupun yang kita sebut sebagai ibadah-ibadah yang kita buat akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab dan punca untuk kita mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita nak menyambung berkongsi pandangan dan juga persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu nikmat, suatu ganjaran, suatu pemberian yang akan dikurniakan kepada hamba-hamba Allah yang melaksanakan tanggungjawab ataupun yang telah pun melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ketika mana nanti mereka akan dikurniakan dengan keampunan dan keredaan juga syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan ataupun yang disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita masih membincangkan tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala ini mengikut pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir yang dikarang oleh beliau yang dinamakan sebagai Mafatihul Ghaib. Baik, jadi kita nak masuk ataupun kita nak membincangkan tentang persoalan yang dinyatakan tentang persoalan bentuk-bentuk kenikmatan syurga. Bila mana kita sedia maklum bahawasanya syurga ini merupakan tempat yang dipenuhi dengan berbagai-bagai kurniaan yang baik, berbagai-bagai bermacam-macam kurniaan yang indah-indah, berbagai-bagai kenikmatan dan juga perkara yang baik yang akan didapati oleh mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan oleh para ulama di antara beberapa persoalan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kenikmatan di dalam syurga. Maka perbincangan ini akan mengupas beberapa aspek berdasarkan kepada penulisan yang kita gunakan sebagai rujukan ini, antaranya berkenaan pohon-pohon syurga, sungai-sungai di dalam syurga, makanan dan minuman, rezeki, pemakaian, katil dan tilam, serta persoalan berkaitan dengan bidadari syurga dan pelayan-pelayan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawah tajuk ini ataupun di dalam perbincangan ini dimulakan dengan persoalan yang disebut sebagai persoalan pohon-pohon syurga. Maka dalam membahaskan berkenaan dengan pepohon syurga, perbincangan ini akan menyentuh aspek antaranya berkaitan dengan jenis-jenis tanaman yang terdapat di dalam syurga.
tujuan penanaman pepohon di dunia dan juga kesesuaiannya dengan gambaran pepohon yang terdapat di syurga dan kupasan berkenaan beberapa sifat pohon yang ada di dalam syurga yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran menceritakan kenikmatan syurga dengan menggambarkan pohon-pohon syurga yang mempunyai dahan yang banyak dan daun yang lebat, yang mengeluarkan buah-buahan yang lazat serta dapat menaungi dan melindungi apa yang terdapat di bawahnya. Itu di antara secara umum apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang akan didapati ataupun apa yang akan dinikmati oleh penghuni syurga ketika mana Allah menceritakan di dalam syurga nanti akan dipenuhi ataupun akan terdapat di dalamnya pohon-pohon ataupun pokok-pokok yang banyak, yang bukan saja pohon tadi banyak tetapi dalam keadaan memberikan keselesaan, memberikan manfaat kepada penghuni di dalam syurga ketika mana disifatkan pohon tadi akan mempunyai dahan yang banyak, kemudian daunnya yang lebat, bukan itu saja, dan mengeluarkan buah yang begitu lazat dan serta dapat dijadikan sebagai tempat bernaung dan berlindung bagi mereka yang berada di dalam syurga. Baik, sifat pepohon yang sedemikian berperanan mencantikkan pandangan. Dan ini sebagaimana halnya di dunia, yang mana merupakan antara objektif penanaman sesuatu pokok di taman-taman dunia. Maka di antara sebabnya yang ceritakan kenapa nak menggambarkan keindahan, menambah keindahan yang ada di dalam syurga. Menggambarkan bahawasanya tempat syurga ini ataupun tempat ni yang Allah sebut sebagai syurga ini merupakan tempat yang cukup cantik, tempat yang cukup indah, tempat yang cukup maknanya memberikan keinginan untuk siapa saja untuk berada di tempat yang tersebut. Sebagaimana juga halnya dengan apa yang biasa kita jumpa di atas muka bumi ni. Bila mana suatu pokok ataupun tanaman tadi ditanam, antara tujuan ataupun objektifnya ialah untuk mencantikkan, untuk menambah elok sesuatu tempat yang tersebut. Baik, maka di sinilah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang terhadap terhadap taman di akhirat. Di atas ada tujuan untuk menjelaskan kenikmatan dan juga kelazatan nikmat taman di akhirat ataupun syurga. Maka itu yang disebut oleh para ulama dalam menggambarkan tentang keindahan, dalam menggambarkan tentang kecantikan tempat yang mana bukan saja tempat tadi dihiasi ataupun memang dah dijadikan sedemikian rupa, tapi ditambah dengan adanya pohon-pohon, adanya tanam-tanaman yang begitu banyak dan seumpamanya. Baik. Kemudian Al-Imam Ar-Razi menjelaskan bahawa terdapat dua jenis tumbuhan di syurga sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi Imam Ar-Razi dalam apa yang dia faham daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi terdapat dua jenis tumbuhan di dalam syurga sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Jenis, ada dua jenis. Baik, pertama jenis mana? Pertama, jenis tumbuhan yang menjala di bumi. Itu yang pertama, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam keadaan mananya di akhirat kelak dan syurga kelak ada dua jenis tumbuhan. Pertama, dalam keadaan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, tumbuhan yang menjala di bumi. Dan yang keduanya, tumbuhan yang berbatang. Seperti contohnya pokok kurma, delima, anggur dan seumpamanya. Maka itu yang diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menjelaskan tentang jenis tumbuhan yang terdapat di dalam syurga nanti. Pertama, tumbuhan yang sifatnya menjala di atas tanah, dan yang keduanya sifatnya mana kata tumbuh, mana mempunyai batang, dahan dan seumpamanya. Maka keadaan di syurga indah dengan kehijauan berbagai jenis pokok dan kedua-dua jenis tanaman yang tersebut. Maka itu yang disebut sebagai menambah lagi kecantikan dan keindahan syurga yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gambaran sebegini perlu dilihat sebagai satu simbolik bagi menggambarkan betapa terdapat segala jenis tumbuhan di syurga.
Kerana mustahil syurga yang merupakan tempat yang lengkap dan sempurna itu mempunyai kekurangan jenis-jenis pepohon berbanding di dunia. Maka itu di antara persoalan yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menggambarkan tentang sifat tumbuh-tumbuhan, jenis tanam-tanaman yang terdapat di dalam syurga sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan terdapat 3 tujuan penanaman sesuatu pokok di dunia. Jadi Imam Fakhruddin mengatakan dalam keadaan nak menyatakan kepada kita, biasanya kalau orang tanam pokok ni mana kata di dunia, maka biasanya ada 3 tujuan ataupun 3 maksud ataupun 3 perkara. Pertama, demi daunnya, sama ada kerana keindahannya atau kerana ingin berteduh atau bernaung di bawahnya. Kadang-kadang orang tanam pokok tu pasal kata nakkan teduh tadi, kerana daun tadi lebat, jadi bila lebat maka boleh berteduh. Boleh maknanya kita berlindung di bawahnya, ataupun kerana daun tadi menjadikan pokok tu ataupun tanaman tu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Itu antara tujuan yang pertama. Orang tanam pokok dalam keadaan memang pokok tu tak ada buah, tapi hendakkan daun yang lebat supaya boleh jadi tempat bernaung, boleh jadi tempat berlindung. Yang kedua, untuk mendapatkan buah-buahannya. Sebab kadang-kadang orang tanam pokok tadi bukan pasal daunnya ataupun pokoknya tadi besar, tetapi nak mendapatkan hasil ataupun buah yang keluar daripada pokok itu. Dan tujuan yang ketiga, kerana ingin mendapatkan kedua-dua manfaat, iaitu manfaat daripada daun dan juga hasil buahnya. Maka itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menyatakan dalam keadaan kita kat dunia ni, kalau kita tanam mana kata suatu pokok, maka itu di antara dia punya maksud, itu di antara dia punya tujuan. Sama ada nak jadikan tempat tadi tempat berteduh, ataupun nak jadikan pokok tadi pokok hiasan, biar nampak cantik, biar nampak indah. Ataupun kita tanam pokok tadi pasal hendakkan buah dia, kalau pokok tu memang ada jenis yang berbuah. Ataupun kadang-kadang kita hendakkan kedua-duanya sekali. Maka ketika mengupas tujuan pertama penanaman pokok di atas, iaitu berkaitan manfaat dari daunnya, maka Ar-Razi mengaitkan dengan gambaran yang terdapat dalam Al-Quran, di mana beliau menegaskan segala jenis pokok di dunia, dari jenis yang mempunyai daun kecil seperti bidara, hinggalah jenis helaian daun yang terbesar seperti daun pisang, semuanya terdapat di syurga. Kenyataan ini seakan-akan menjadikan helaian daun pokok bermula daripada sekecil-kecil daun hinggalah kepada yang sebesar-besarnya adalah suatu bentuk kayu ukur simbolik untuk menjelaskan bahawa di syurga nanti memang terdapat segala jenis pokok yang mampu digambarkan oleh fikiran manusia, bahkan termasuk juga berbagai jenis tumbuhan yang tidak pernah terlintas oleh fikiran manusia. Maka itu yang diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam keadaan kata dekat mana kata syurga nanti, apa biasa pokok yang kita nampak di atas muka bumi ni, maka itu juga ada di dalam syurga. Sama ada pokok yang diceritakan ataupun persoalan pohon yang diberitahu tadi merupakan sesuatu yang boleh digambarkan oleh fikiran manusia. Bahkan nanti ada juga berbagai jenis tumbuhan yang fikiran kita tak dapat nak fikir, tak terlintas di fikiran kita untuk berfikir untuk menggambarkan akan ada nanti tumbuh-tumbuhan yang lain daripada yang pernah kita nampak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang dinamakan sebagai pepohon di dalam syurga. Maka itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam keadaan yang berkaitan dengan kalau sekiranya tujuan pertama tadi orang tanam kerana hendakkan daun dia, maka di syurga juga semua pokok itu ada. Daun yang kecil, daun yang besar dan sebagainya. Baik. Kemudian merujuk pula kepada tujuan penanaman yang kedua, iaitu berkaitan dengan pohon yang berbuah. Maka Ar-Razi mengatakan bahawa segala jenis pokok yang berbuah yang terdapat di syurga, segala pokok yang berbuah terdapat di dalam syurga.
Ini jelas ketika beliau mengupas mengenai pokok yang dinamakan sebagai an-nakhl, yakni pokok mana kata tamar, dan juga al-karam, iaitu pokok anggur, di mana beliau menjelaskan bahawa pokok-pokok tamar merupakan pokok yang terbesar yang menghasilkan buah, dan pokok anggur pula merupakan pokok yang terkecil yang berbuah. Maka gambaran ini mengisyaratkan bahawa segala jenis dan saiz pokok yang berbuah di dalam syurga, maknanya yang ada di dalam syurga. Maka itu yang juga disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bila mana Quran menceritakan ada pokok tamar, ada pokok anggur. Maka nak sebut kata apa pokok tamar dan pokok anggur tadi? Maksudnya pokok tamar tu pokok yang besar, yang berbuah, menghasilkan buah. Bukan itu saja, di syurga pula ada pokok yang kecil yang disebut sebagai pokok al-karam. Ini pokok anggur yang juga mengeluarkan buah. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawasanya di syurga nanti ada segala macam jenis dan saiz pokok yang berbuah. Bermakna dia tidak terkhusus kepada mana kata pokok-pokok tertentu sahaja. Baik. Kemudian pandangan ini juga turut dinyatakan oleh Al-Alusi dalam kitab tafsirnya. Maka kayu ukur yang simbolik sebegini digambarkan oleh Al-Quran sejajar dengan pengetahuan masyarakat Arab mengenai pohon-pohon yang berbuah tersebut yang boleh mereka dapati di dalam negara mereka, agar mudah mereka menggambarkan keindahan yang terdapat di syurga. Maka Allah cerita tentang pokok anggur, tentang pokok mana kata tamar. Kenapa? Kata para ulama, mana Allah menggambarkan supaya satu maknanya persoalan yang nanti akan dapat difahami oleh masyarakat Arab ketika itu. Bila mana Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan juga menceritakan kepada mereka tentang suatu persoalan. Tentulah dalam menggambarkan persoalan syurga ini, maka Allah menggunakan sesuatu yang boleh mereka bayangkan. Kalau cerita kata pokok jering ke petai penin mikir, pokok mana kata apa ni derian ke, tak, dia pun tak pernah tengok. Jadi ambil apa yang ada di dalam mana kata negara tadi supaya mereka tahu. Bila sebut kata pokok anggur, dia tahu dah buahnya macam mana, pokoknya macam mana. Bila sebut kata pokok tamar tadi, tak, mereka tahu dah. Jadi ketika itu mereka mudah untuk menggambarkan keindahan yang ada di dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Razi juga menjelaskan bahawa pepohon di akhirat sentiasa mengeluarkan buah. Maka dalam keadaan yang lain pula, maka dinyatakan bagaimana kata pokok ini sentiasa akan mengeluarkan buah, dan penghuni syurga boleh mengambilnya mengikut kemahuan mereka, kerana Tuan pokok ini di akhirat ialah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berhajat kepada sebarang manfaat daripada pokok yang tersebut dan juga hasilnya. Jadi Allah ceritakan juga bahawasanya pokok ni dalam keadaan walaupun mana kata dari sudut maknanya sifat dia yang boleh kita gambarkan, namun dari sudut yang lain dia berbeza. Di mana kadang-kadang di dunia ni pokoknya ada musim. Ada musim-musim dia berbuah, ada musim-musim dia tak ada buah. Sedangkan pohon-pohon yang ada di dalam syurga, maka sentiasa akan mengeluarkan buah, dan penghuninya boleh mengambil seberapa banyak yang mereka mahu mengikut kemahuan masing-masing, kerana Tuan punya pokok di akhirat ialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak berhajat kepada sebarang manfaat daripada pokok-pokok tersebut dan juga hasilnya. Maka ini berbeza dengan perihal di dunia, di mana pepohon akan berhenti mengeluarkan hasil dalam tempoh yang tertentu. Selain mempunyai tuan punyanya, maka hasil pokok tersebut tidak boleh diambil, melainkan oleh tuan pokok itu sendiri yang akan mendapatkan manfaat dan faedah daripada hasil titik peluhnya. Maka itu menceritakan lagi tentang keindahan ataupun kenikmatan syurga, di mana dalam keadaan mananya orang yang ada dalam syurga tadi nak ambil bila pun boleh ambil. Nak ambil banyak mana pun tak ada masalah. Kenapa? Kerana memang itu yang disediakan untuk
untuk mereka. Maka ini yang disebut sebagai persoalan yang dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mana Allah menggambarkan dalam syurga tadi ada pokok anggur, ada pokok tamar. Bukan persoalan mana menceritakan itu je pokoknya, tapi itu sebagai simbol dalam mengatakan sebesar-besar pokok pun ada, hingga kepada sekecil-kecil pokok pun akan dijumpai ataupun akan ditemui oleh mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok tadi sifatnya dalam keadaan sentiasa mengeluarkan buah dan boleh dimanfaatkan oleh penghuni syurga pada bila-bila masa dan sebanyak mana yang mereka hendaki. Baik. Maka berdasar kepada kupasan di atas, Ar-Razi menyatakan bahawa segala jenis tumbuhan hijau yang dilihat di dunia ini akan terdapat di syurga kelak. Bahkan di sana ia jauh lebih baik dan indah berbanding dengan tumbuh-tumbuhan di dunia. Jadi apa yang boleh kita faham daripada persoalan ini tadi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bermakna apa juga jenis tumbuhan yang kita lihat hari ini, yang kita namakan dengan berbagai nama, maka ia juga ada di syurga kelak. Malahan dia jauh lebih baik, jauh lebih cantik daripada apa yang biasa kita jumpa. Hari ni pun kadang-kadang kalau kita tengok pokok dah, kita rasa cantik dah. Kita rasa elok dah. Kita rasa mana kata bagus dah. Tapi di akhirat kelak maka jauh lebih daripada itu. Maka ini bermakna pohon syurga yang digambarkan oleh Al-Quran sebenarnya bertujuan menjelaskan dan menggambarkan keindahan dan kenikmatan yang terdapat di dalamnya selari dengan kemampuan pemahaman dan tanggapan bayangan ataupun gambaran manusia. Jadi Allah gambarkan dalam syurga ni ada pokok, ada itu, ada ini, untuk apa? Untuk menjelaskan tentang keindahan dan juga kenikmatan yang mana perkara yang Allah jelaskan tadi dapat kita mampu untuk kita fahamkan berdasarkan kepada akal yang Allah berikan kepada kita. Maka itu di antara persoalan yang diceritakan dalam mana syurga tu ada pokok-pokok, ada maknanya pohon-pohon. Maka itu di antara tujuan dan di antara sebabnya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik. Kemudian juga dalam syurga diceritakan tentang persoalan sungai-sungai yang mana mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar. Bila Allah kaitkan dengan syurga, kadang-kadang kita jumpa ayat tajri min tahtihal anhar, di mana ada mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Maka disebutkan juga di dalam persoalan ini, maka perbahasan mengenai sungai yang terdapat dalam syurga ini berkisar tentang lafaz yang disebut sebagai al-anhar. Bagaimana sungai-sungai tersebut mengalir di dalam syurga, bilangan sungai yang terdapat dalam syurga, perbezaan di antara sungai dan mata air, dan jenis-jenis sungai dan mata air yang terdapat di dalamnya. Maka akan diperbahaskan ataupun akan diterangkan tentang beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Bila sebut kata di antara nikmat yang ada dalam syurga tadilah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, maka akan diceritakan tentang apa yang disebut sebagai bagaimana sungai tadi mengalir, kemudian bilangan sungai yang ada dalam syurga, perbezaan sungai dengan mata air, dan juga jenis-jenis sungai dan juga mata air yang terdapat di dalamnya. Baik. Kemudian dalam perbahasan yang pertama, iaitu perbahasan berkaitan dengan sungai yang mengalir di syurga, maka timbul persoalan. Mengapakah Al-Quran sering menggambarkan sifat syurga dengan menyebut sungai-sungai yang mengalir di dalamnya? Kita biasa baca dalam Quran, biasanya Allah, kita sebut tadi lah, bila Allah sebut kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kenapa disebut dalam masalah ni, kenapa Allah sering menggambarkan? Kerana Allah kaitkan syurga ni dengan menyebut sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kadang-kadang kita fikir mungkin kita tak pernah terlintas pun kenapa, tapi sana ada persoalan yang disebut oleh para ulama dalam keadaan kenapa dikaitkan syurga
yang disebut sebagai mengalir di dalam sungai yang mengalir di dalam syurga, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan sebabnya kenapa. Baik. Ar-Razi menjelaskan bahawa sungai merupakan sebab utama dan sumber asas kepada segala kehidupan alam. Daripada sumber tersebut, pokok-pokok dapat tumbuh dan membesar lantas mengeluarkan hasil. Begitu juga dengan manusia yang juga tidak terlepas dan bergantung kepada sumber tersebut dalam kehidupan harian mereka. Maka hal ini berbeza dengan api neraka yang merupakan sebab kepada kehancuran dan kemudaratan kepada penghuninya. Itu di antara sebab kenapa menggambarkan itulah di antara maknanya kenikmatan ataupun kesinambungan nikmat yang akan diterima oleh penduduk syurga ketika mana air merupakan asas ataupun sumber utama kepada kehidupan. Dalam keadaan ketika mana ada syurga, ada sungai dalam syurga yang merupakan sumber kepada segala tanaman yang ada, sumber kepada segala perkara yang ada dalam syurga tadi, maka manusia yang berada dalam syurga tidak akan sentiasa mendapat kenikmatan, akan sentiasa mendapat maknanya rezeki dalam kehidupan mereka. Dan berbeza dengan api neraka yang merupakan sebab kepada kehancuran dan kemudaratan kepada penghuni dia. Ketika itu mana kata neraka tadi, mana kata dikaitkan dengan api, kerana api itu simbol kepada kebinasaan dan juga kemusnahan, maka syurga dikaitkan dengan air ataupun sungai, kerana sungai itu ataupun air itu merupakan sumber kehidupan. Dan juga sesuatu yang disebut sebagai asas dalam kehidupan alam. Maka itu sebab bila mana Allah menyatakan dalam persoalan ada sungai yang mengalir di dalamnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan soal yang dengan lafaz sungai ataupun nahar, Ar-Razi menukilkan pandangan Az-Zujjaj yang menyatakan bahawa perkataan tersebut merupakan nama bagi tempat yang terdapatnya air yang mengalir di dalam syurga. Ar-Razi dan Al-Alusi turut menggambarkan bagaimana sungai tersebut adalah luas dan bukannya seluas anak sungai ataupun parit. Jadi maknanya sungai di sini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengambil pandangan Az-Zujjaj menyatakan bahawasanya sungai itu nama pada tempat yang terdapat padanya air. Maknanya itulah bila mana kata tempat tu ada air, maka nama dia sungai ataupun nahrun ataupun anhar jamaknya. Jadi tempat-tempat yang ada air tadi maka dinamakan ataupun digelar sebagai nahrun, yang merupakan tempat yang terdapat air yang mengalir di dalam syurga. Dan keluasan ataupun saiz sungai tadi adalah luas dan bukannya sekadar seluas anak sungai ataupun parit kecil dan seumpamanya. Maka menjelaskan kenapa lafaz sungai disebut dalam Al-Quran sebagai tunggal, dan juga ada kalanya digunakan dalam perkataan jamak ataupun dalam perkataan yang banyak, seumpama nahrun, kadang-kadang Allah sebut kata nahrun, kadang-kadang anhar. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana Imam At-Tabari menjelaskan bahawa lafaz nahrun bukan menggambarkan bilangan sungai, hanya sebatang sungai sahaja. Ini kerana pengertian ayat fi jannatin fi jannah wan nahar, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Qamar, bermaksud di syurga dan di antara sela sungai, yang secara tidak langsung mentafsirkan bahawa mustahil terdapat sela pada sebatang sungai sahaja. Sebaliknya ia menggambarkan bahawa terdapat banyak sungai di dalam syurga. Manakala penggunaan lafaz anhar pula bertujuan memberi gambaran yang jelas bahawa terdapat banyak sungai agar tidak difahami bahawa di syurga hanya terdapat sebatang sungai sahaja sebagaimana dilihat pada taman-taman di dalam dunia. Maka itu yang disebut sebagai persoalan kenapa Allah gunakan kalimah nahrun ataupun kadang-kadang menggunakan kalimah anhar. Maksud nahar tadi bukanlah sebatang tapi banyak batang sungai. Dan juga bila Allah gunakan kalimah tajri min tahtihal anhar,
sungai-sungai, maka membezakan. Kalau kita sebut kata syurga tu taman, dunia ni pun kadang-kadang tamannya ada sungai, tapi sungainya tak banyak, sebatang tu je lah. Kadang-kadang dia kecil, tak besar mana pun, kadang-kadang macam parit aja, tapi nampaklah air yang mengalir. Tapi di syurga dia tidak macam itu. Dia tidak dalam keadaan sebagaimana yang boleh kita bayangkan di dunia. Malahan di syurga, kata Imam Ar-Razi, terdapat banyak sungai dan bukan hanya 2-3 sungai sahaja. Itu yang disebut sebagai penggunaan lafaz al-anhar, bila mana dalam Quran menceritakan tentang persoalan yang tersebut, supaya kita memahami bahawasanya bukan terdapat satu aja sungai, malahan banyak sungai yang terdapat dalam syurga yang berbeza dengan apa yang biasa kita jumpa di taman-taman ataupun di kawasan-kawasan yang ada di dunia ni, di mana mengalir padanya sebatang sungai sahaja. Tetapi di syurga dia tidak macam itu. Dia tidak dalam keadaan yang kita rasa kita pernah nampak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu di antara sebab yang disebut oleh Ar-Razi tentang penggunaan kalimah nahrun yang membawa makna satu, dan juga al-anhar yang menunjukkan makna banyak ataupun beberapa batang sungai. Baik. Maka di samping itu juga Ar-Razi berpendapat dengan Imam At-Tabari dalam menjelaskan bahawasanya keindahan dan kenikmatan syurga dapat dikecapi apabila manusia berada di dalamnya. Manakala untuk merasai kenikmatan sungai pula bukan bererti manusia perlu berada di dalamnya, bahkan memadai apabila syurga itu terletak berdekatan dengan sungai-sungai dan manusia berada di celah-celah sungai ataupun selanya, maka itu pun dah memadai untuk manusia tadi mendapat kenikmatan daripada keindahan sungai-sungai yang tersebut. Maka itu yang diceritakan tentang persoalan yang disebut sebagai mana kata sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Baik. Maka pandangan ini dilihat ketika mereka mengupas ayat dan surah Al-Qamar yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Maka tafsiran tersebut juga dilihat pada tafsiran surah Yunus yang bermaksud di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maka Ar-Razi bersependapat dengan Imam At-Tabari menjelaskan bahawa ayat tersebut membawa pengertian sungai-sungai di syurga yang mengalir di hadapan mereka dan bukan bererti penghuni syurga berada di atas sungai yang mengalir. Maknanya bahawa dalam keadaan mana di depan, bukan dalam keadaan penghuni tadi berada di atas syurga, di mana kata di atas, dan syurga tadi sungai tadi mengalir di bawah, malahan berada maknanya berdekatan, berhampiran, berhadapan dengan sungai yang mengalir di dalam syurga. Maka itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga kupasan dalam ayat surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-24, yang bermaksud sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Maka Ar-Razi sebagaimana At-Tabari mentafsirkan bahawa ayat tersebut bukan menggambarkan bahawa Maryam duduk di atas anak sungai, tetapi anak sungai yang mengalir di hadapan Maryam. Maka ini yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat yang ke-24 dalam surah Al-Maryam, bila mana Allah menyatakan Allah telah menjadikan di bawah engkau sebatang anak sungai. Maksud kata bawah tadi bukan makna kata bawah, tapi dekat depan. Begitu jugalah di dalam syurga tadi, dalam keadaan mana kata penghuninya akan berada berhadapan, bukan berada di atas sungai-sungai yang mengalir. Baik. Ini apa yang disebut sebagai persoalan maknanya yang dinyatakan oleh Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi dalam mengupas ayat-ayat yang menceritakan tentang persoalan sungai-sungai yang ada, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berkaitan dengan persoalan syurga. Baik.
Kemudian Ar-Razi juga turut menyentuh persoalan di antara lafaz sungai dan juga mata air. Ataupun dalam Quran digunakan lafaz nahrun dan uyun. Maka beliau menjelaskan bahawa sumber sungai dan mata air adalah sama. Ini kerana mata air keluar dan memancar daripada tanah. Apabila kuantiti mata air telah banyak dan menyamai keluasan sebatang sungai, maka ia akan mengalir sebagai sungai. Namun beliau tidak mengatakan bahawa semua sungai-sungai di syurga bersumberkan daripada mata air. Imam Ar-Razi dan Ibn Kathir menjelaskan bahawa mata air di syurga akan memancar dari tempat tinggal mereka. Tiba-tiba saja mereka bila-bila masa saja yang mereka kehendaki serta menikmatinya, dan ini menjelaskan bahawa terdapat mata air yang mengalir dalam setiap syurga. Ar-Razi juga menjelaskan bahawa sungai yang mengalir itu adalah lebih baik daripada sungai yang tidak mengalir kerana ia menambahkan lagi keceriaan dan keindahan pada pandangan. Itu yang disebut sebagai persoalan perbezaan di antara syurga sungai dengan mata air. Bila mana kedua-duanya bersumberkan pada sumber yang satu. Cuma bila mana kata mata air yang mula-mula keluar tadi terkumpul ataupun menjadi banyak, maka dia akan menjadi sebatang sungai. Di mana Ar-Razi menjelaskan bahawasanya mata air di syurga akan memancar daripada tempat tinggal penghuni itu sendiri bila-bila masa saja yang mereka kehendaki, serta mereka menikmati air yang keluar daripada mata air yang tersebut. Dan gambaran yang menunjukkan maksudnya sungai yang mengalir tadi, maka ia lebih baik daripada sungai yang tidak mengalir. Kerana apa? Kerana sungai yang mengalir tadi akan menambahkan lagi keindahan dan keceriaan dari sudut pandangan mata. Itu yang Allah sebut tadi tajri. Sungai tadi mengalir, sungai tadi maknanya dalam keadaan jara, yajri mana kata berlari. Dalam keadaan dia lebih cantik, lebih elok daripada air yang dalam keadaan dia bertakung, tak ada pergi ke mana-mana. Ini yang disebut sebagai apa yang dinyatakan oleh Imam Ar-Razi dalam menceritakan tentang persoalan yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahawasanya terdapat beberapa jenis sungai yang mengalir di dalamnya. Antaranya yang merujuk kepada cecair yang mengalir seperti air sungai, air susu, sungai yang sifatnya air, kemudian sungai susu, sungai madu dan sungai arak. Dan ada juga disebut dengan nama tertentu seperti Tasnim dan juga Kauthar. Maka itu di antara nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Namun Ar-Razi menjelaskan bahawa sungai yang terbaik ialah sungai yang disebut sebagai Tasnim. Di samping itu terdapat beberapa jenis mata air yang terdapat di syurga, antaranya Tasnim, Kafur, Salsabila dan Al-Ma'in. Itu di antara beberapa jenis mata air yang ada di dalam mana kata syurga, dan juga nama-nama sungai yang terdapat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sungai yang sifat yang kita maklumlah, sungai itu sifat dia air. Ada yang Allah kata sungai itu susu. Kemudian ada sungai yang daripada madu, kemudian sungai yang airnya arak. Begitu juga disebutkan dengan nama-nama yang tertentu, Tasnim, Kauthar. Begitu juga dengan mata air yang ada, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Antaranya Salsabil, antaranya Kafura, antaranya Al-Ma'in, antaranya Tasnim. Maka ini di antara beberapa persoalan ataupun perkara-perkara yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Maka berdasarkan kupasan beberapa ayat Al-Quran di atas, maka Ar-Razi berpandangan bahawa terdapat banyak sungai yang mengalir di syurga. Bahkan terdapat beberapa jenis sungai
dan mata air yang mengalir dan juga memancar di syurga, serta beberapa nama-nama sungai yang merujuk kepada cecair yang mengalir seperti sungai air, sungai susu, sungai madu dan sungai arak, dan juga beberapa nama-nama khas seperti sungai Kautsar, sungai dan mata air Tasnim, mata air Kafur, mata air Salsabil dan juga mata air Al-Ma'in. Maka sungai-sungai tersebut adalah luas dan mengalir di hadapan penghuninya serta tidak mengundang sebarang bahaya kepada mereka sebagaimana sungai di dunia. Walaupun berada kat depan tu, tapi tak ada masalah kepala air. Tak ada masalah nak banjir. Tak ada masalah kata air nak naik. Tak ada masalah. Maknanya dalam keadaan sungai yang memberikan kenikmatan. Maka kesemua sungai itu juga dan mata air tersebut menjadi minuman bagi penghuni syurga. Sungai yang mengalir padanya arak, madu, susu, maka itu juga menjadi minuman dan sesuatu yang dimanfaatkan oleh penduduk syurga. Maka itu di antara kupasan yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menceritakan tentang apa yang Allah sebut dalam syurga nanti ada sungai-sungai yang mengalir. Maka insya-Allah nanti kita akan sambung pula tentang persoalan yang berkaitan dengan makanan dan minuman penduduk syurga. Perbahasan dalam masalah ini akan dibahagikan kepada dua huraian. Pertama berkaitan dengan makanan, dan yang kedua berkaitan dengan minuman yang akan dinikmati oleh mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mereka berada di dalam syurga nanti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambung, berkongsi pandangan dan penjelasan para ulama dalam kita memahami beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ketaatan dan juga kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kenikmatan dan juga rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.